من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Al-Azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Pengurusi yang saya muliakan, para asatizah alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan imam yang ada dalam majlis hari ini. Ada sebarang salah silap kekurangan daripada saya, harap berikan teguran. Seterusnya yang saya sayangi lagi saya kasihi ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah. Pertama sekali maaf setengah jam saya terlewat tadi daripada Putrajaya. Ada berlaku sedikit di dalam pihak pengurusan, pihak kementerian tadi pun ada juga dia punya ni kata janji akan semua dia buat 9 lebih sikit ya. Jadi ala kulli hal alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang duduk, yang menunggu. Cuma jangan lupa duduk dalam masjid, niat i'tikaf dalam masjid. Niat i'tikaf, nawaitu i'tikafi hadza masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niat duduk dalam masjid i'tikaf selama mana dia beriktikaf. Salah satu adab-adab beriktikaf dia berpuasa. Sebab apa? Tujuan kita iktikaf dalam masjid supaya kita nak legakan diri kita, nak hindarkan, bukan nak hindar, nak khalikan, kosongkan diri kita daripada benda-benda yang boleh membawa ataupun boleh meruntut jiwa kita, nafsu kita. Jadi kita duduk masjid, alam-alam duduk masjid, i'tikaf dalam keadaan berpuasa. Itulah sebaik-baik i'tikaf yang dilakukan di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada orang sembahyang boleh, selain daripada baca Quran boleh, mendengar kuliah dalam keadaan beriktikaf itu salah satu daripada yang dilakukan oleh
para salafus saleh. Alhamdulillah. Baik. Hari ini nuzul Quran. Kok mana pun orang akan cerita berkaitan dengan nuzul Quran dan sebagainya. Cuma saya hari ini minta kebenaran semua sebelum saya nak cerita tentang agungnya Quran tu. Orang semua tahu dah Quran yang agung. Tapi sebelum nak cerita tu, izin saya bawa dia punya cerita sikit. Saya kongsi tuan-tuan. Kemudian kita uraikan satu persatu sikit-sikit yang mana kita mampu. Hak ni sampai pukul berapa ni nanti nak kena habis. Kau ada tu kira sama kita sekarang Jumaat tu. Oi. Ampun ni kuasa orang yang tinggi. Semasa berlaku penghijrahan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sampai di Madinah selepas Nabi menyatukan di antara kaum Aus dan Khazraj, dah jadi elok dah Aus dan Khazraj, Nabi mempersaudarakan pula di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin sahabat Nabi yang mai daripada Mekah hijrah sama-sama ataupun lebih awal daripada Nabi ataupun selepas itu dipanggil sebagai golongan Muhajirin. Dan orang Ansar adalah mereka-mereka yang kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duduk di Madinah, sama ada daripada kalangan Aus, Khazraj dan bani-bani yang lain. Nabi saudarakan di antara Muhajirin dan Ansar, dan salah seorang yang Nabi saudarakan dia adalah Sa'id. Sa'id disaudarakan dengan seorang sahabat nama dia Tha'labah. Sa'id disaudarakan dengan saudara dia nama dia Tha'labah. Dulu masa saya mengaji di Mesir, kami sempat melalui proses persaudaraan macam ini. Dulu masa duduk di Mesir, kita masuk abang-abang kita daripada Persatuan Pemerang, dia ambil kita, dia kumpulkan kita semua lah, main daripada Penang ada, Kedah ada, Perlis ada, Bahang ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Johor ada, Negeri Sembilan ada, Selangor ada, KL ada, Sarawak ada, Sabah ada, semua ada. Dia kumpul sekali hak lelaki, hak perempuan. Hak cerita perempuan saya tak tahu, hak cerita lelaki. Dia kumpul hak kita orang lelaki, dia buat orientasi. Bila lepas dia buat orientasi tu, kita di Malaysia tak ada tabiat ni. Orientasi kita tak buat benda macam ni. Hak tahu dalam orientasi hak buli je tau. Dia buli lah, dia tahu lah apa lah, dia suruh balik teluk lah apa, dia buat membazir lah tutup semua, payah nak dapat berkah. Di sana dia buat macam mana? Dia panggil semua, dia bagi kita duduk dengar kuliah, kitab dan sebagainya. Satu ketika dia panggil semua di satu malam, duduk ramai-ramai, dia kata, hari ini, masa ni saya sempat, saya tak tahu Masjid Al-Falah biasa panggil tak? Ustaz Khairul Nizam Muhsin. Itu salah seorang orang senior zaman saya yang alim lah tu, Ustaz Khairul Nizam Muhsin. Orang Selangor Khairul Nizam Muhsin. Masa tu dia ketua dan yang lain-lain. Kami hari ini nak mempersaudarakan di antara kamu. Tujuan dia bila keluar daripada orientasi ini, yang mana yang disaudarakan, jangan lupa ambil berat sesama kita. Paling kurang seminggu mesti sekali ziarah ke rumah. Jadi dia mempersaudarakan kami ikut tempat belajar. Saya belajar di Syubruk, saya disaudarakan dengan saudara saya Ahmed, dia belajar di Tonton. Jadi hak Tonton kena turun main Syubruk kena pindah Tonton. Antara dua tempat ni ulang-ulang, ataupun jumpa di Kairah kat tengah-tengah. Kat Kairo tu ni lah jalan makan, mana-mana nak belanja makan. Dia bagi kita jadi macam adik-beradik walaupun kita bukan adik-beradik. Ni diambil daripada apa yang Nabi buat kepada para sahabat. Contoh paling dekat saya bagi dalam contoh ni,
dengan Sa'labah. Nabi kata, Sa'id, aku saudarakan kamu dengan Sa'labah berdua letak. Makna dia kalau Sa'id susah, Sa'labah tolong. Sa'labah susah, Sa'id tolong. Sa'id tak ada, Sa'labah tolong tengok keluarga. Sa'labah tak ada, Sa'id tolong tengok keluarga dia. Maka dah jadi macam adik-beradik dah. Maka suatu hari ditakdir Allah, seruan berperang datang. Maka Nabi pun bawa para sahabat berperang. Dan menjadi kebiasaan Nabi, bila pergi berperang, Nabi tak akan bawa semua. Nabi akan bawa sebahagian. Adapun sebahagian lagi, Nabi suruh tunggu di Madinah. Kut, perang nanti kalah, tentera musuh nak naik serang Madinah, ada lagi geng-geng yang masih boleh mempertahankan orang perempuan, orang tua dengan kanak-kanak di Madinah. Masih ada lagi sahabat-sahabat yang ada. Contoh saya bagi, kata Nabi kita ni, masa peperangan Badar. Peperangan Badar untuk pengetahuan sahabat-sahabat ayah anak muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Masa perang Badar, Nabi pakai tongkat. Nabi pakai tongkat, saya ada tongkat. Segan lagi nak pakai dan tidak. Tapi jalan, itu jalan sekali orang kata, "Wih, dahsyat tak pakai tongkat." Okey ya, kita pun syok kan. Dah jalan kali kedua di bawah orang, "Ustaz, kaki kenapa?" "Kaki kenapa orang?" Kamu nak pula kata, "Tak apa, belum sampai masa dia lagi." Tapi kalau tengok ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama kami, semua dia pakai tongkat. Tongkat itu satu keaizahan dan menjadi sunnah para ambil ada tongkat. Nabi Musa ada, Nabi Isa ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Dia ada tongkat, ada pegang. Tapi tak apa, ada melihat itu salah satu daripada sunnah Nabi. Tujuan dia apa? Bila Nabi nak cakap, Nabi suka salam pakai tongkat. Dia pegang tongkat, dia sedang cakap dengan orang. Maka kalau ada tongkat, dia sendiri. Kelas. Nabi dia ada tongkat. Dalam perang Badar ni nak cerita, tuan-tuan tahu dalam perang Badar kan yang Nabi yang angkat tangan doa sampai nampak putih lagi putih. Nabi kata, "Ya Allah, kalau tak tolong tentera yang ada ni, takkan ada lah tentera yang nak tolong tegakkan Islam." Betul, tuan-tuan ingat dialog tu, semua ingat dialog tu. Nabi angkat tangan sampai nampak putih Nabi putih. Itu masa dah duduk dah nampak musuh dah nak pergi dah. Nabi angkat tangan betul. Malam tu apa Nabi buat? Malam tu Nabi beribadah. Yang tu confirm. Sebelum saya nak cerita Nabi beribadah, saya nak cerita yang kata petang tu Nabi buat apa? Untuk pengetahuan semua, petang yang esok nak perang Badar, Nabi panggil para sahabat ke bagi kalam taujiah, nak janjikan syurga kepada orang yang syahid dan sebagainya. Nabi pegang tongkat Nabi buat apa? Nabi tanda dekat tanah. Di sini Abu Jahal akan mati. Di sini kawannya akan mati. Di sini kawan. Nabi tanda satu-satu tanda dekat atas tanah di mana musuh-musuh Allah nak mati. Makna dia confirm lah kalau mati, confirm. Hak janji mati itu confirm. Sebab apa kata ulama, ketika mana berlaku peperangan, sahabat kata di setiap tempat yang Nabi tanda tu, seorang pun tak ada miss, semuanya accurate. Tepat Abu Jahal situ, di situlah Abu Jahal mati. Nabi dah tanda lah petang tu, tak mana dia mati. Nabi habaq, sini Abu Jahal, sini siapa dia, sini siapa dia, sini siapa dia. Nabi tanda dah siap-siap. Tapi yang kata Nabi, malam dia yang paling mengampu, yang mata menangis, minta Allah belum bagi menang. Walau dah tanda dah, kawan itu mati tak mana. Hak tu kata Nabi, dia bukan macam kita. Kita bisa-bisa kita baca buku di malam tu tak sembahyang tak. Saya minta study dulu kan sama yang macam tu. Saya umur saya 28 tahun tu kan. Semua orang mesti ada yang di kalangan 28, 29, 30 yang sempat universiti sekali dengan saya pada zaman. Kalau malam tu kita pulun baca, duduk dah sekepit buat atas, sembahyang tak sembahyang tak. Kita tunggu hak kita usaha. Nabi bukan tunggu usaha. Allah dah bagi tahu dah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Nabi tak cakap ikut suka dia. Dia cakap wahyu. Dia tanda wahyu dah abang. Kata kawan Nabi, takkan wahyu cakap buruk. Dia tanda lah. Tapi malam itu dia angkat Allah. Kata Nabi, kailah kita. Okey, itu beza Nabi dengan kita. Kita menghampiri ke arah apa yang Nabi buat. Kita doa supaya kita semua sama. Saya yang contoh itu saya kata kita sama, sayang sama. Once bila kita dah baca buku, kita dah ada rasa macam mungkin kita semayang tak ada orang tak ada tidur dengan yang tu kita besok Nabi dia tahu dah benar, tapi malam tu tetap minta. Esok tu dia angkat tangan lagi tinggi sampai sahabat kata nampak ketiak Nabi yang putih. Tuan yang saya kasih sekalian, maka ambil manfaat. Kata apa? Dengan Allah ni tahu kata tak kena doa juga kata. Yang kita yakin dia tu dah yakin lagi. Semua kelompok Nabi sediakan beberapa orang. Kena pula lah dalam cerita ni. Kalau siapa nak baca cerita ni boleh ambil kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbihul Ghafilin dalam bab akhir sekali ada cerita ni. Siapa nak ambil? Boleh baca. Sa'id ikut di perang. Sa'labah ditinggal kat Madinah. Jadi seorang di perang, seorang tinggal. Maknanya macam saya abang tadi, kalau Sa'id dia tak ada, Sa'labah tolong tengok keluarga dia. Maka dalam keadaan macam tu, ketika Sa'id keluar berperang 1,000 minggu, Sa'labah tengok keluarga dia, Sa'labah buat bagian-bagian, hantar makan, bantu apa yang tak cukup dan sebagainya. Tiba-tiba hak ni kena berhati-hati. Terdetik di hati Sa'labah. Kalau kita baca dalam kitab Imam Abu Layth As-Samarqandi Tanbihul Ghafil itu, dia guna perkataan, dia kata hasutan syaitan mula membawa. Tuan-tuan, saya ulang kata tuan, ni cerita siapa ni? Ni cerita sahabat Nabi tu. Mereka ni Nabi saudara kan. Mana kata Nabi tu hidup zaman tu. Tapi yang kata setan ni dia ada dia punya strategi dia. Untuk kita dia tak hantar yang dia goda ikut cara kita. Hak cara orang pakai kopiah putih, dia goda cara pakai kopiah putih. Hak pakai kopiah hak warna-warni, dia goda cara orang pakai kopiah warna-warni. Hak serban tutup telinga, dia goda cara orang pakai serban tutup telinga. Ada saja dia punya strategi dia. Sahabat, dia goda cara sahabat. Dia main mula-mula dia kata apa? Tak teringinkan nak tengok isteri Sa'id bukan nak buat apa. Kan dia duduk tolong hantar makanan, dia duduk tolong hantar barang. Detik. Itu saya nak abang kata macam ni. Cerita ni walaupun terjadi pada sahabat Nabi, bukan merendahkan martabatnya, sebaliknya jadi untuk kita ambil pengajaran. Bila kena kat dia macam tu, dia tu bila suatu hari dia hantar makanan lah itu, dia pergi selok tirai. Yang tak pernah selok tirai nak tengok, dia pergi selok tirai. Dia terpandang nampak, boom, nampak isteri Sa'id. Detik dalam hati, lawa juga isteri Sa'id. Tuan-tuan, saya ambil sikit kat sini, saya urai untuk kita. Apa dia? Benda yang asalnya haram, dia akan hias untuk kita. Setan ni bagi kita nampak benda tu elok. Contoh macam kita dulu, macam saya sendiri dulu, masa zaman buat prank dulu, masa dulu. Biasalah, saya tahun 2002, umur saya 18 tahun. Tahun 2002 tuan-tuan abang saya, masa tu kuliah ceramah-ceramah banyak. Mana nak ada. Duk harap Tuan Guru Datuk Arun dari turun main kat Penang. Duk harap hak ni sikit, kira dia masih rare lagi masa tu. Hak ada dalam kelas-kelas lah. Masjid Al-Falah mungkin lah, dah legend lah. Hak ni masjid-masjid lain, hak saya tentang Penang lepas dulu tak apa banyak. Kuliah kat masjid pun yang saya ingat kami wajib ikut. Masa tu umur saya 18 tahun, ambil tahfiz, baru ambil tahun pertama. Ikut kuliah ni Maulana Syekh Abdullah Bukhari.
hak yang tertasih Quran yang hebat orang dia tu Maulana Imam Masjid Kapitan Keling kalau orang Penang ada kat sini. Dia ikut kuliah dia ada tafsir kat kami. Saya ingat dari surah Yusuf masa tu. Hak tu wajib ikut pun, hak lain pun berjempol tak tahu wajib dia apa. Ya kita masa tu ada orang kata, tapi kalau orang Penang dia kata gombreng. Orang Penang dia panggil cikaro. Dia panggil mantau tu boleh tak, tapi dia panggil cikaro. Kita ada gombreng lah apa semua lah dengan orang tu. Jadi zaman-zaman tu, masa-masa tu tuan-tuan pun ada zaman muda-muda. Cuba tengok bila kita duduk dengan gombreng ke apa kan, kawan-kawan mereka kata, wih, hang tengok ni, paper ni, tu dia Miss World, apa nama, Aishwarya Rai. Kita tak tengok lagi, lawa lagi gombreng tu. Lawa lagi gombreng dia daripada Aishwarya Rai, Miss World. Hak gombreng dia tak tahu lah, Miss apa tak tahu lah. Hak Miss World pun tak tahu. Lawa lagi gombreng dia. Tak boleh orang pandang lagi. Dia orang menang saja tak gombreng dia. Hak orang perempuan pun apa masalah. Tak telok sama macam kita juga. Orang tanya kat dia, dia betul kan nak nikah dengan ini kan gombreng. Oi, apa kurang dia? Oi, dia tanya kita apa kurang dia. Kita tanya dekat dia, dia orang sungguh ke apa? Aku tengok color dia lain dengan color dia. Oh, perempuan tu kata, "Ha, dia elok." Maksudnya kau cuba tengok betul-betul nak banding dia dengan rokok langit dengan kuning. Banding dengan rokok tu hak yang memang tak ada color lah tu. Hak mendak lah warna dia. Banding dengan kawan tu, dia kata pernah kawan dia ni lagi, boyfriend dia ni lagi, pasal apa? Jom langit dengan bumi, dia kata. Tapi bila lama-lama dah menikah, cari-cari dalam bilik tidur, tak apa nak jumpa gelar. Dia lihat dia yang tadi bela tadi, lihat dia yang bela tu, dia kata, ini pujuk yang senyum dia. Kalau tak nak cari dia jumpa. Dia pergi tutup lagi dia mata. Hak dulu dia bela, pasal apa? Sebab dah halal. Hiasan tadi dah bilang. Sama macam hak kamu ni tu, siapa nama hak lelaki tu yang kat Madinah tu dia kata apa? Too handsome for Madinah. Tengok tak boleh tahu baca. Tajuk dia kalau tuan nak tag kat internet. Too handsome for Saudi. Too handsome for Saudi. Lelaki ni telah diiktiraf sebagai lelaki yang terlalu handsome untuk orang Saudi sampai dia kena halau keluar daripada Saudi. Handsome betul lah, muncul kita tak handsome, alhamdulillah. Kita masih duduk di Malaysia. Lagi tu handsome for Malaysia tu dia akan bicara duduk dan Thailand lah, mana apa pula. Pasal apa? Orang perempuan tengok Denim ni, orang perempuan jadi macam gila berkai. Sampai tahap dia ni, dari umur dia 25 tahun. Umur dia 25 tahun, dia punya birthday yang ke-25. Dia keluar di jalan orang tak tahu, balik-balik tengok orang letak sebiji. Datuk Anwar Kandek kapal yang rohul hak yang discovery kan, hak jenis bentuk macam tu, tapi bukan dalam apa, Mercedes G55. Dia balik, dia terkejut tengok depan rumah dia, ada kawan tu bertemu dengan hak bonang tu, dia pergi, dia sign kawan tu, ambil lah tak perempuan mana hantar, perempuan mana hantar pada tu dia. Pasal apa? Pasal ada tak ada hubungan. Esok kalau nak kahwin dengan kata tu, kita sorong mana kata tu. Nah itu kata setan. Walhal macam kita dah cerita tadi, saya cerita kata tuan, too handsome for Saudi. Saudi ni orang Arab, tuan tengok orang Arab dia kata, orang Arab minum mencung letak payung, gantung payung mendekat elok. Orang Arab, isteri Sa'id orang mana? Orang Arab. Isteri Sa'labah orang Arab. Sama itu. Tapi dia punya hiasan tadi tu. Bila dia selak lagu tu, boom, detik dalam hati dia. Maaf tuan-tuan, saya ulang banyak kali. Saya cerita bukan saya bukan orang Cina nak hina para sahabat. Tapi saya cerita untuk kita ambil manfaat, dan saya bagi sahabat yang nama Sa'labah. Dia boleh lah, ujung cerita saya dia boleh lah. Cuma nak cerita kata, dia ni buat sesuatu benda yang tuan-tuan tak buat. Tapi keyakinan dia lebih tinggi daripada keyakinan kita. Tengok cerita. Dia sudah masuk, dia khembahkan isteri Sa'id. Dia sudah buka baju dia dah buka. Dia jadi tak boleh kawan.
Masa dia tindih kawan tadi tu yang isteri Sa'id ni, tiba-tiba isteri Sa'id kata kat dia, bila dia sound lagu tu sekali dekat Sa'labah sudah dapat satu orang kata apa macam electric shock lah. Dia bagi satu boom, terkejut, dia bangun turun, dia pakai baju dia keluar daripada rumah. Ayam mata berjamu keluar. Ayam mata berjamu, tu tahu berjamu. Jamu ni dia bahasa tak Oxford tu. Ni bercarau tak boleh juga. Tuan-tuan ni orang USG ni dia kena sebut tears streaming down. Air mata berjamu keluar pernah apa dia? Oh, kereta halang orang nak keluar. Tak orang itu nak keluar di mana? WLS 5135 WTW 1558. Dua biji kereta. Minta satu buah. Tak apa, buah yang elok satu lagi memang masuk boleh, tak ada masalah. Hak ni main dia tengah sebelok kan? Tengah belok. Okey, sambil buah kereta buka ikat. Boleh dengar, tak ada masalah, kita tak tinggal kawan-kawan kita. Bila jadilah putus, Sa'labah terus dia lari sampai lari dia kata apa? Aku tak mau masuk neraka. Menangis lari duduk dalam gua. Bila dia duduk dalam gua tu, ditakdirkan Allah selang beberapa hari baliklah rombongan perang. Bila balik rombongan perang, lalu saya kata tadi, mereka yang menanami saudara, mereka dah jadi adik-beradik. Kita adik-beradik balik daripada Mekah, adik-beradik balik daripada overseas. Semua kita nak tirai. Hak mereka ni pun saudara balik, saudara yang tak ini lagi bila yang balik. Tiba-tiba sakit ke seorang ni. Sa'labah tak ada. Dia tanya isteri dia, tuan-tuan. Sa'id tanya isteri dia, tuan-tuan tak sat kalau saya cerita apa jadi kat isteri dia. Tapi tuan-tuan tengok dia punya dialog dia. Sa'id tanya isteri dia, mana Sa'labah saudara aku? Apa saya hari ini dia tak main jumpa, tak sambut aku balik? Isteri Sa'id kata apa? Sa'labah telah tenggelam di dalam dosa. Dia lari bertaubat ada di bukit sana. Nampak? Punya very diplomatik, tak memainkan kawan dia. Walaupun hati dia tadi dah kenal dah, cuma tak ada illa jun hasyafah fi farji. Tuan faham kataan? Budak-budak ramai. Bulan puasa pula ini. Cuma tak ada illa jun hasyafah fi farji itu tak ada. Tapi dia dah mana? Tapi isteri kawan dia punya nak jaga persaudaraan dia faham. Sa'labah tenggelam dalam dosa, dia pergi taubat dekat bukit. Cuba hang jadi cerita Melayu dia. Ni mana Sa'labah tak mai sambut aku? Dia kan saudara. Tak tanya dia buat apa? Oh, dia buat lagu tu. Bila dia buat lagu tu, lelaki dia jadi ngoplah. Dia cerita Melayu kan, dia buat lagu tu. Aku yang lelaki tu jadi tak. Apa yang dia buat? Dia cerita Melayu dekat aku. Jadi lagu tu. Buat lagu tu. Tapi itulah kata sahabat Nabi, mereka di kalangan orang yang Allah pilih. Kita pun Allah pilih juga hidup di zaman ni. Sebab apa? Kita tak tahu. Kita kadang-kadang kita kata, kalau lah saya hidup di zaman Rasul. Jangan. Sebab apa? Dengan iman kita yang lemah, jenis silap-silap kita yang pilih lawan Rasul kalau kita hidup zaman ni. Syukur Allah pilih kita zaman ni. Kita tak kenal lagi, tapi kita sayang dan cinta Nabi. Nabi rindu dengan kita. Hadis sahih. Bila Sa'id dengar macam tu, dia tak tahu kes. Dia terus pergi. Dia cakap Sa'labah, kenapa saya buat dia hilang tak sambut aku, apa dah terjadi? Dia cerita kat kamu, boleh konsult. Tuan-tuan, cuba bayangkan kita jadi Sa'labah. Tahu-tahu kita duduk dalam gua dulu ni. Sa'labah tertera di pintu, Sa'id tertera di pintu gua. Apa perasaan kita? Allah, tuan-tuan tak tahu nak buka orang. Macam tu lah Sa'labah kena. Dia tengah duduk ni, tiba-tiba Sa'id mana? Assalamualaikum, tu ada dalam pintu gua. Sa'labah tu rebah kepala dia jatuh. Dia duduk bawah tu, dia kata aku tak akan angkat kepala aku. Dia duduk nangis. Yang Sa'id tak tahu apa. Dia tanya siapa jadi macam ni. Dia kata jangan, aku tak akan angkat kepala aku. Aku tak akan angkat kepala aku. Yang Sa'id kata siapa? Kawan dia jadi lagu ni.
Sang labah kata, aku hanya akan angkat kepala aku dengan satu syarat. Hang ikat tangan aku ni dekat tengkuk aku lalu tu. Jadi lagu macam banduan dia. Sakit pun dia ada sang labah kata lagu tu, dia ikat. Dia ikat sang labah tu, dia usung. Kalau tuan-tuan nak bayang-bayang, tuan-tuan boleh bayang macam cerita Piramli pasal cerita tu. Seniman Bujang Labuh ada ditabuh Syarikul dalam rumah kawan tu, kami ikat tau. Saya tabuh kawan tu. Dia tabuh. Lepas dia tanya, macam, larat ke? Bangun. Dia kata, lepas tu dia elok. Dia bagi satu kawan tu jatuh atas katil. Bila jatuh atas katil, dia nak bagi lagi sekali. Kawan tu kata, nanti. Dia buka almari, dia ambil tali. Untuk apa? Ikat aku lah. Macam Piramli ikat dia macam mana? Ikat dia lebih tanggung dia lebih. So Piramli tak pakai macam ni. Dia lebih kurang lebih tanggung. Ikat kat tengkuk lah gitu. Tanggung musuh turun. Kalau mak saya cerita, mak saya kata apa? Dia senang cupcak tak cakap apa. Cupcak dia punya soundtrack kan. Dia cupcak Omar. Silakan ke Omar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Omar, aku nak tanya Omar, ni semua bawa balik perang ni. Dia tengah panas hari ni. Omar, apa pendapat hang kalau ada seorang sahabat dia berzina dengan isteri sahabat dia, sedangkan sahabat dia yang tadi tu sedang berjihad fi sabilillah. Omar dengar lagu ni, ya Allah Rabbi, hang keluar daripada rumah aku. Jangan sampai aku pancung kepala hang. Rumah ni tak ada taubat untuk hang. Rumah yang mata ada keluar. Kata apa? Omar sudah kata dekat dia, rumah ni tak ada taubat untuk hang. Tuan-tuan semua kenal Omar. Omar dia jenis satu sahabat yang dia bercakap Quran turun dia. Kalau Tuan Guru Datuk Harun bila cerita, Tuan Guru selalu kata apa? Omar percakapan yang mendahului wahyu. Bila Nabi tanya pendapat dia, dia kata lebih baik buat macam ni. Nabi tanya sahabat dia buat macam ni. Turun ayat Quran sama macam yang cadangan Omar tadi. Tapi tiba-tiba satu orang sahabat lagu ni dia kata dekat Sahlawah, Omar ni tak ada taubat untuk orang. Mampu dia. Dia keluar ayam mata menangis. Dia suruh anak dia bawa ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan tengok dia punya, dia buat salah, dia pergi mengendah diri. Kita buat salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Abu Bakar, apa pandangan kamu kalau seorang sahabat dia berzina dengan isteri sahabat dia, yang sahabat dia ni sedang keluar berjihad fisabilillah? Omar yang Sayyidina Abu Bakar yang kita tahu cukupnya bagui ni, hari itu sudah ada satu macam yang Syekh dia berdiri, dia contoh ke kawan dia kata apa? Hang keluar daripada rumah aku. Hang jangan duk bakar aku. Memang nama dia Abu Bakar. Tapi dia kata jangan. Maksudnya jangan berapi dia lah. Bahasa kita, kalau bahasa kita nampak lah macam dua bakar kali bakar. Tapi kalau Abu Bakar dia cakap bahasa lain. Hang jangan duk berapi aku lah. Maksudnya hang jangan duk bakar aku ni. Hang keluar daripada rumah aku. Rumah ni tak ada taubat untuk hang. Sahabat dia sampai dia menangis, dia keluar pula pergi rumah Sayyidina Ali bagi salam. Sebab apa? Pun ambil Umar, orang yang remaja sikit, moderate sikit. Sebab Umar beza umur dia dengan Abu Bakar dalam 10 tahun, dengan Nabi 12 tahun. Abu Bakar dengan Nabi beza 2 tahun. So Umar moderate sikit lah, mungkin remaja. Dia pun tak dapat. Abu Bakar nak tua pun tak ada. Pergi cari hak paling muda Sayyidina Ali pula, tengok macam mana. Pergi dekat Sayyidina Ali kata apa dekat dia? Dia kata, Ali, apa pandangan kamu apabila seorang saudara berzina dengan saudara dia, isteri saudara dia, sedang saudara dia tadi keluar berjihad fisabilillah? Ali kata, hang keluar daripada sini, aku tak tengok orang. Rumah ni tak ada taubat untuk 3 orang kata dekat dia. Dia kata dekat anak dia lah sekali apa? Kakak, atau dia anak dia kuat, kakak, bawa abah pergi rumah Rasulullah. 3 sahabat Nabi menghapuskan harapan aku. Hari seorang dia pergi rumah Nabi, anak dia tanggung dia masuk rumah Nabi, baru masuk. Nabi kata apa? Aku tengok tali yang berikan hang tu, aku teringat tali Abi Bakar. Dia Nabi bubuh. Nabi bubuh tu pada. Anak apa? Dia masuk, dia mengaku lagi sekali kat Nabi. Nabi, apa pandangan Nabi kalau satu orang sahabat berzina dengan sahabat dia, yang sahabat dia keluar berjihad fisabilillah? Nabi kata, hang keluar daripada rumah ni. Oh, Nabi tak ada taubat untuk orang dalam rumah ni. Nabi halau dia keluar. Bila Nabi kata macam tu, anak dia hebat keluar. Anak dia pula minta maaf pada anak ni. Minta maaf pada kata apa? Saya bukan anak abah, abah bukan abah saya. Sampai Nabi rewah macam Assalamualaikum, dia tinggal yang orang.
Tuan-tuan cuba tengok, dia satu orang sahabat, Nabi ada zaman dia ada buat sesuatu, tapi yang kata sahabat ni Nabi tanam dekat mereka cinta Nabi, tapi cinta Nabi bawa kepada cinta Allah. Dia tahu kata semua orang tak suka kat dia, dia bawa diri dia pergi bukit tadi. Dia kata apa? Dia doa tiap-tiap malam. Dia kata, ya Allah, aku pergi rumah Umar nyari-nyari nak hancur kepala aku. Aku pergi rumah Abu Bakar, dia tak duduk, dia cerekah dekat aku. Aku pergi rumah Ali sikit nak memandang muka aku. Aku pergi rumah Rasul memandangkan harapan aku. Hanya engkau saja ya Allah yang tak pernah memandang harapan sama saya. Aku cuma nak tahu satu je. Ya, kamu terima taubat aku atau tidak? Itu je. Aku nak dengar itu dia kata dekat Allah. Dia minta itu tiap-tiap malam. Malam dia turun duduk dekat bawah kaki bukit, ada satu pokok, dia taubat sebab gelap bawah. Siang takut mandi masuk balik ke dalam gua. Itulah berulang tiap-tiap hari sambil berlari tu. Abang tahu, aku tak mau masuk keluarga, aku tak mau masuk keluarga. Takdir Allah bagikan Nabi wahyu. Kalau dia, aku terima taubat dia, pasal apa dia buat benci dekat dia. Nabi bila dapat wahyu tu, tuan-tuan kena ingat, Nabi bukan jahat, Nabi halau. Dia bukan Nabi halau pasal Nabi tak suka kat dia. Nabi tak boleh nak tengok muka sahabat yang India ni, yang buat zina ni duduk depan mata dia. Nabi tak tergamuk nak tengok lagu tu, sebab dia tahu orang zina hukuman dia apa. Apa Nabi boleh buat? Melainkan dia kena taubat. Kalau Allah terima, hak Nabi yang penyayang sahabat tergamuk nak tengok benda tu. Tu yang Nabi tak mau tengok muka dia. Sebab tu bila sahabat ada setengah yang lain mengaku berzina, Nabi paling muka Nabi tak mau tengok. Nabi tak boleh nak tengok, tak gamuk dia nak tengok. Dia sayang kawan-kawan dia. Sebab tu bila dia dapat wahyu ni, Nabi tu pun kata, siapa boleh tolong bawa balik Sa'labah dekat saya? Confirm yang angkat tangan mula-mula Abu Bakar. Abu Bakar angkat, Umar angkat dulu. Nabi kata, siapa yang boleh tolong dia ambil? Sebab apa? Nabi, dua orang sahabat ni mungkin Nabi nak discuss apa kan? Nabi tak lagi ni. Ali dengan Salman angkat tangan, Nabi tak tahu. Dia panggil cari-cari dapat dekat bukit sana, tengok Sa'labah tu berbangun, bulu tu kata, aku tak mau masuk neraka, aku tak mau masuk neraka. Sampai Sa'labah, jom balik. Allah dah terima taubat kamu. Dia dengar macam tu, dia angkat kepala, dia tengok daripada orang, dia kata apa? Macam mana keadaan Nabi dengan aku? Susah hati ke Nabi dulu, mana-mana. Rasulullah lah orang yang paling nak tengok sangat nak balik. Sebab tu kami panggil Nabi yang suruh panggil balik. Dia bawa balik, tiga-tiga seronok balik. Sampai-sampai tadi pergi panggil malam, turun-turun subuh sampai Nabi jadi imam. Dia sampai dia sembahyang saf belakang. Nabi baca apa dalam Quran? Nabi baca dalam sembahyang, Nabi baca surah apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang yang buat jahat ni, statik ayat dia, alhaakumut takatsur. Ada jenis orang suka buat dosa banyak, dia baru sampai Sa'labah baru sampai. Allah Akbar. Ada orang suka buat dosa banyak, pun kena dekat dia sekali. Dia menyela nafas panjang. Ini yang dikatakan oleh ulama. Dia tarik apa? Terkejut. Hatta zurtumul maqabir. Dia akan terus buat jahat sampai masuk kubur. Allah ke dia. Tarik nafas kali kedua. Nabi baca ayat tu apa lagi? Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Nanti dia akan tahu apa itu balasan Allah nak bagi kat dia. Sebab apa? Nanti dia akan duduk depan api neraka. Kalla la ta'lamun ilmal yakin. Dia bila ada ilmu yakin nanti la tarawunnal jahim. Bila dia duduk depan api neraka, dia tengok api neraka. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Masa tu baru dia naik, dia punya perasaan apa? Perasaan yakin bila depan api neraka. Yang Sa'labah dia lu kena dia. Last kali ayat, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa dia? Bila sampai akhirat, Allah akan tanya balik dengan nikmat yang Allah bagi. Maka dengar yang tu, boom,
wafat terpulih. Tuan-tuan, hak ni tajuk hari ni usul Quran. Hak kata Quran ni bila duduk di tangan orang yang sepatutnya dia jadi imam saja, orang rebah jatuh wafat terkejut dengan ayat tu. Kita tu imam baca tiap-tiap malam Ramadan, Allah mudah kau sampai hidup sampai belok. Wah, kita yang banyak dosa. Hak kita yang banyak dosa. Hak dia tuan-tuan nak macam ni lah saya katakan tuan-tuan, kita ni cuba renung balik masa kita lama-lama dulu, macam saya dulu masuk umur 18-19 tak mana yang kita tak bisa, tak buat dosa. Mesti ada yang kita buat, mesti ada yang kita buat. Kita duduk keluar, duduk pergi dengan kawan-kawan, naik motor, duduk tengok perempuan lah, apa semua, mesti ada kita buat. Apa kurang kita dengan sang Allah? Patutnya dia sahabat yang Allah SWT was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Allah janji dia paling semua syurga. Tapi mereka dengan Allah tak pernah putus asa. Ini tak pernah. Al-Quran tadi bila duduk pada orang dia Nabi baca, pum, rebah tu. Itu kekuatannya. Sebab itulah nama dia Al-Quran. Makna apa? Yang dibaca. Mukjizat dia akan terserah kepada kita hanya bila kita baca Al-Quran. Kalau kita tak baca, kita tak akan nampak yang kata apa dia kalamullah yang beza sangat dengan kalam kita ni. Ni, dia bercakap pada tadi, tuan-tuan dengar, tuan-tuan kata, betul. Bagi saya, boleh jadi yang dekat 100-200 lah perkataan saya salah. Salah. Macam saya duduk lagi, saya duduk pemutih, ada saya tulis satu buku, tajuk dia solat dan selawat. InsyaAllah tuan-tuan doa bagi ada keberkatan, saya keluar dalam buku. Hari ini boleh, esok baca, apa yang salah ni? Awak yang semalam siapa yang boleh? Hari ini juga lagi boleh. Perbetui balik perkataan, boleh balik elok baca. Yang ni betul. Save. Esok buka balik. Awak tulis dah ni sepatutnya ayat ni salah ni. Kerja perbetui balik tiap hari. Macam semalam tengah duduk makan dekat Bani tu ada satu restoran lah. Apa nama dia? Edgreen. Kawan saya ni I Love Islam punya, dia punya orang yang buat dia Imran Khoyumi, kawan saya, isterinya kawan isteri saya. So semalam kata jom buka puasa sekali, kata jom kita buka puasa ni, buka puasa kat situ. Tengah-tengah buka puasa dah sembahyang maghrib, lepas tu orang nak makan, orang nak buka puasa 9:30 dia tu makan TV dalam kedai tu 9:30. Kita perlu dengar awak suara mamat 9:30 menit bukan naik dalam TV. Tengok ya Allah aku. Tapi hak dia cakap itu adalah hati kata awak. Dia ni cakap merepek saya ni. Sendiri dengar sendiri cakap tu kata merepek. Hak tu biasa kalam kita. Al-Quran tak pernah lagi orang buka, orang baca ada silap. Tuan-tuan bertadarus Al-Quran bukan tuan-tuan bergetik silap Quran, tuan-tuan bergetik silap kita, betul? Ini beza kan? Sebab tu kena baca nama dia Quran, bukan nama lain, nama Quran yang dibaca. Tak baca, tak ada. Nabi baca, Allah saya kita cerita insyaAllah. Nabi baca, Allah kawan tu baru buka tabung. Jadi terbiang dekat situ, habis semuanya Nabi dipanggil, Nabi keluar ayat mata. Pasal dia seorang sahabat Nabi, Nabi sayang dia, tiba-tiba tak ada nak jumpa, dia dah wafat. Apa? Sunat-sunat. Tak ada. Nabi tolong angkat kerana. Masa Nabi angkat kerana tu, tiba-tiba sahabat tengok Nabi jalan dalam keadaan berjengkit. Nabi jalan jengkit, seolah-olah macam sempit Nabi jalan. Sahabat kata tengok siapa Nabi pelik sangat angkat macam tu. Bila dah mau masuk dah salah dalam liang apa semua dah tanam dah elok dah semua dah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa Nabi jalan jengkit-jengkit tadi masa angkat keranda? Nabi kata apa semua tanam apa? Masa bawa apa nama Sa'labah tadi tu.
punya ramai malaikat turun, semuanya berebut nak pegang keranda sebab rindu tak sabar-sabar jumpa dengan sang labah nak bawa masuk syurga. Itu saya kata tadi tu, hari ini kita memang beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, kita percaya pada Al-Quran. Saya yakin tuan-tuan semua dah lebih bagus. Cumanya pasal apa benda tu bila orang gugat kita? Saya ambil sikit peluang ni lah, saya cakap sikit lah, kuat sikit lah, sebab tegas. Sebab tu bila Syiah gugat kita, kita lingkup. Tuan-tuan lah tak terasa sebab tuan-tuan duduk di kalangan orang yang baik-baik. Cuba tiba-tiba tak terbiar Tuhan contoh tuan-tuan main duduk yang tikap seorang-seorang ke, tak ada orang kan, tuan-tuan alone, lonely loner. Banyak sikit tu kan. Duduk seorang-seorang tengah baca Quran, tiba-tiba main satu orang kawan kita tak tahu mana, dia main-main, dia tanya kita soalan, kita tengok soalan dia, soalan orang Syiah. Masa tu tuan-tuan nak jawab lagu mana? Sebab apa? Saya boleh tanya kepada tuan-tuan soalan basic soalan kita tak boleh jawab lagi. Sebab tu kita kena hias diri kita dengan Quran. Soalan basic apa saya nak bayar tuan-tuan? Contohnya, contoh mudah saya tanya tuan-tuan. Soalan saya ialah, apakah dia rukun sembahyang yang ke-9? Lingkup. Baru lu kira. Ini dulu. Tak lepas ni. Dah tuan-tuan, bukan apa, saya bukan nak bagi malu siapa-siapa apa, nak cerita kata kita. Saya ni, kami kenal dengan Ustaz Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi dia tanya soalan tu. Dia kata, satu tambah satu, dua, tiga tambah tiga. Nah, dia tanya soalan tu, itu dia tanya kita. Kita ni bila tanya soalan nanti jawab tak payah kira. Tapi kalau saya tanya, apa dia rukun puasa? Apa dia rukun sembahyang? Kata. Seolah-olah kita yakin matematik, sains itu lebih daripada agama yang nak bawa kita. Tapi saya kata tadi, tuan-tuan orang bagus duduk masjid apa semua, tapi kita tak nak ilmu tu. Inilah dia. Ibu segala ilmu hadir. Orang tanya saya, Ustaz kalau betul Al-Quran ni ibu segala ilmu, Ustaz bagi kat kami satu contoh. Boleh? Saya ambil apa yang Tuan Guru cerita kat kita itu sebelum raya yang Tuan Guru main baca kat sini, saya dah bawa dia dengar. Saya nak ambil sambung hak tu, saya cerita kat tuan-tuan. Kita semua, tuan-tuan ni, tapi saya tengok ada juga ni abang-abang hak muda-muda ni, sekolah menengah ni ada ni. Hak mereka ni bukan macam kita alam dan manusia. Hak mereka ni kajian tempatan. Betul? Kajian tempatan. Kita alam dan manusia. Betul? Saya sempat alam dan manusia. Dia cerita lah alam ni lah, dia bagi kita satu mata pelajaran dalam alam manusia ni. Kita nak kenal alam Allah ni. Alam Allah ada cahaya. Cahaya yang Allah bagi kat kita, sumber utamanya adalah matahari. Matahari adalah sumber tenaga, iaitu tenaga cahaya. Dia sebut begitu, tenaga cahaya, cahaya sumber kepada kita. Cahaya ini ada banyak, cahaya ini yang ni. Saya kata tuan-tuan, andaikan kita hidup dengan guru-guru kita yang mana semuanya masa mengajar kita mereka mahir Al-Quran, mereka akan hurai kepada kita yang kata cahaya itu melalui Al-Quran yang akhirnya menimbulkan kita perasaan yakin. Kenapa? Bila kita belajar ilmu macam hari ini, kawan-kawan kita belajar matematik kan, tuan-tuan kita semua belajar matematik, saya guna perkataan tengok tuan-tuan, 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang bagi tahu kat kita tambah itu ialah ada dia punya bilangan yang satu lagi yang bagi jadi banyak? Kenapa tak guna perkataan tolak? Kenapa perkataan tambah jadi macam itu? Dia ambil daripada Quran kan? Tuan-tuan cuba tengok Al-Ashabul Kahfi. Hari ini sunat baca surah Kahfi ya. Nanti kalau sempat tak apalah, sepatutnya baca malam sampai pagi. Tapi sebab kita ada tulis ada dekat Jumaat tu boleh baca. Khalas baca tak ada masalah. Dalam surah Kahfi Allah kata apa?
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Itu ada perkataan وَازْدَادُوا تِسْعًا. Okey, وَازْدَادُوا تِسْعًا. Mari kita tengok apa dia. Dia punya ayat dia berapa. Selagi bagi orang boleh tulis, tahu nak ambil tak mana. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 25. Surah Kahfi ayat 25. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Maka tidurlah Ashabul Kahfi di dalam gua selama 300 tahun tambah 9. Katalah kita tak tahu perkataan tambah ni menunjukkan kata 309. Kita tak tahu perkataan yang macam tu maksudnya. Kita tahu 300 tambah 9. Apa dia 300 tambah 9? 300 tolak 9 ke 300 menambah bilangan menjadi 309 ke? Kita tak tahu bilangan dia. Tapi bila orang baca ayat ni, orang fikir pasal apa Allah kata Ashabul Kahfi tidur 300 tambah 9. Patutnya Allah sebut tu dalam bahasa Arab Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Kalau begitu nanti kata lagu tu. Ataupun katalah nak pakai perkataan tolak 291 tahun. Patut cakap tu weh. Apa masalah dia? Kadang-kadang orang kira Ashabul Kahfi tidur bila, dia bangun bila. Fikir-fikir balik Allah. Rupanya Al-Quran tu nak amalkan kita banyak benda. Pertama, dia nak amal perkataan tambah. Kedua, dia nak amal perkataan kalender. Kalender manusia ada dua. Satu kalender Buddha, satu kalender takwim. Sebab siapa yang kira ikut kalender Buddha, dia akan dapat bilangan tidur Ashabul Kahfi 309 tahun. Kalau kira ikut kalender Islam 300 tahun. Maka dia tahu di situ makna wazdadu bukan 291, sebaliknya 309. Makna tambah ialah menambah bilangan. Cuba kalau cikgu minta masyarakat dulu. Hari ini murid-murid kita nak belajar tambah. Kita dengar makna itu bertambah iman kita. Itu kita nak bawa sini. Kok ada di sini orang-orang kementerian, orang-orang pendidikan ambil ni masuk dalam silibus, bubuh di ayat atas tu ayat dia. Contoh cahaya saya bawa untuk budak-budak belajar sains. Tuan-tuan semua akan tahu apa yang saya ulangi. So tuan-tuan belajar sains, semua tuan-tuan akan heran pasal apa saya syarah melalui Quran, tetapi saya tahu benda lain. Allah cerita kat kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Tuh satu, عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى Zu mirratin fastawa. Ada dua makna di situ. Zu mirratin fastawa ada dua makna. So satu ayat tadi Allamahu syadidul quwa, zu mirratin fastawa ada dua macam kat situ. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Dia duduk tinggi kat langit yang Sidratil Muntaha, tapi bila Allah kata pergi dekat Muhammad, zoom terus dia sampai dekat Jibril dari dekat Nabi. Dua ayat ini summa dana fatadalla. Dia kata dia nak terus dia sampai. Kemudian fakana qaba qausaini aw adna fa ila 'abdihi ma awha ma kadhaba al-fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Tu tuan guru syarah lagi kat sini sebelum puasa. Tuan guru syarah masa tu bulan Syaban, tuan minta tuan guru syarah pada saya Isra Mi'raj. Dengar surah An-Najm juzuk 27 muka surat 526. Dengar ni nak syarah pasal cahaya.
ilmu cahaya sains, tapi semua daripada Quran, sebiji tak lari. Sebab tu saya suka contoh tentang benda ni. Sebab apa? Tuan-tuan cuma fikir logik sudahlah. Kita baca buku sains, katalah orang putih ataupun saintis mana-mana buat, takkan pun dia tidur. Cahaya bergerak lurus. Takkan pun tak logik lah. Dia mesti kena ada orang bagi tahu kat dia, mesti dia ada kajian dia mesti kena ada buat benda, di mana boleh macam tu. Nak kaji pun dia mesti kena ada. Pasal apa kena buat macam ni? Mesti ada sumber dia. Hari ni. Lepas tu ulama-ulama dulu dia ambil kitab, lepas tu dia buat kitab ulama dulu bagi jadi kitab bahasa Latin. Bagi orang macam kita tak reti nak baca. Hak kita Baghdad dulu, kita Andalus semua dia buat. Ulama ni lah yang jumpa sebab dia baca. Tuan-tuan, ulama kecil ni baca ni boleh cerita lagu ni. Hak kalau ulama-ulama besar hak dia naik gunung Singa apa semua takkan tak reti. Ingat Allah kata apa? Wan najmi idza hawa. Malam Isra Mi'raj itu bintang dalam. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu dia tak cakap, dia bukan sesat. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tak cakap ikut nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Dia ada wahyu Allah bagi. Huwa yang mengajar Nabi malam tu sangat-sangat kuat. Bila kata sangat-sangat kuat, dia kuat lah. Dia kuat, tapi dia sangat kuat. Maknanya dia bukan kategori lemah. Dia kategori kuat, tapi dia sangat kuat. Makna kata cahaya itu kuat. Bila kita baca tadi saya akan kata, tuan-tuan, matahari adalah sumber tenaga. Tenaga kuat. Sebab itu lilin kadang-kadang lampu saya nyala lilin, naik gelap, nyala lilin, tuan-tuan nampak saya, makna dia ada cahaya menerangi, tapi cahaya dia sama dengan tak sama, pegang dia terbakar. Cahaya tadi yang kata terang tadi kan, yang sama rupanya dia duduk dalam kereta kita dekat spark plug kita, start, boom, dia bagi, dia boleh bergerak tu berapa tan kereta kita, boleh bergerak. Tu tak kira alfa lagi tu. Hak tu tak kira estimol lagi tu. Tu tak kira hak kereta saya besi buruk tu. Hak tu lagi berat. Tapi dia tenaga, dia spark, boom, keluar cahaya, zoom, dia boleh bergerak kereta. Cahaya. Allah kata apa tadi? Malaikat dibuat daripada cahaya. Dia syadidul quwwah, sangat-sangat kuat. Itu contoh ilmiah lah. Tapi kalau saya tengok ni, ada juga batch-batch saya ni, saya kata kalau ingat zaman kita dulu, Dragon Ball. Contoh mudah. Orang bagi kita baca, kita nampak logik dia. Contoh mudah. Apa dia? Dragon Ball, watak dia, dia ada seorang nama dia Goku. Ini contoh kat ni lah, macam-macam tak baca. Dia boleh kata Dragon Ball ni apa? Hak makcik tahu Dragon Ball Evolution. Yang tu filem. Tak betul. Komik dia. Dia nama dia Goku. Goku ni dia ada satu kuasa nama dia Kamehameha. Kalau tengok yang kartun punya, dia nak buat Kamehameha ni cukup lambat. Tunggu 2 episod baru ada Kamehameha. Ya, sambung selepas ini. Adakah Goku akan berjaya mengalahkan Goku? Saya tengok tentang kami kumpul komik 42 jilid Arrow. Tapi Kamehameha dia tak boleh nak bunuh apa nama Freezer. Dia perlukan satu lagi kuasa untuk nak bunuh Freezer. Dia angkat tangan di mana dulu. Apa dia kalau tuan-tuan? Bola jiwa. Bola jiwa ni untuk pengetahuan tuan-tuan masa description dia tu. Bola jiwa ni cahaya. Bola tenaga cahaya. Tenaga cahaya kuat sampai boleh membunuh. Waktu Jibril dia bila-bila dia turun perang dengan Nabi membunuh orang itu tak. Tenaga Allah SWT. 1, 2 Zumirratin pastawa. Ini tuan-tuan kita bagi apa itu? Zumirrah pastawa ada 2 makna. 1, Zumirrah mempunyai pandangan mata, pastawa menembusi segala-galanya. Maknanya Jibril, kita ambil dari syarah tubuh kita tu salah hijau. Ambil balik. Tubuh kita kata bila Jibril duduk di atas di
di Sidratil Muntaha di langit yang tujuh, dia boleh tembus langit-langit untuk tengok Nabi kita. Tembus kumpul boleh tengok Nabi pada dalam rumah taman. Oh, maju dengan kumpul tadi mana tengok. Siap-siap bujuk dia. Bagi dia makan apa. Orang Imam Syafi'i pun masa mengajak dia makan, masa bulan puasa. Umur 8 tahun, Imam Syafi'i mengajak kita. Dia mengajak kita lepas-lepas nak ambil apple makan. Hak anak murid tua-tua belakang. Dia tanya, tu guru Imam Syafi'i kata kita semua umat wajib berpuasa. Pasal apa tu guru makan apple? Aku pun tak balik lagi. Biasalah. Allahu Akbar. Ada orang alim. Tuan-tuan, balik cerita tadi. Zumiratin fastawa. Pandangan mata dia menembusi segala-galanya. Jibril, bila dia Allah kata Jibril, pergi kat Muhammad sampaikan wahyu. Terus dia sampai. Dia boleh tengok Nabi. Sama lah juga dengan cahaya. Pasal kita ada cahaya X-ray. Dia boleh tembus dinding, tembus kulit, tembus tulang, tembus lang kita, tembus semua dia boleh tembus. Sama maksud dia tadi, Zumiratin fastawa, menembusi segala-galanya yang kata cahaya tadi tu. Allah Akbar lah kita boleh. Pasal tu Ibnu Sina dia boleh jadi doktor. Ambil pula maksud yang kedua, apa dia? Zumirah, dia mempunyai pandangan mata, okey. Fastawa, Jibril ini dia boleh menyerupai. Kan sat-sat dia boleh menyerupai rupa dia betul, sat-sat dia menyerupai orang, sat-sat dia menyerupai macam sahabat Nabi nama Yahya Ash-Shimi, sat-sat dia menyerupai macam sahabat Nabi Hamid. Dia boleh menyerupai banyak. Sungguh cahaya boleh menyerupai apa dia? Sat-sat lampu Kalimantan, sat-sat lampu spotlight, sat-sat lampu kuning, lampu mentol, sat-sat dia jadi lampu apa? Sat-sat dia jadi lampu X-ray, sat-sat dia jadi lampu laser. Cahaya yang sama. Sat-sat dari lampu projektor. Cahaya yang sama, tapi berubah banyak wajah. Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan, lagi satu yang saya nak selit sikit. Cahaya ni bergerak lurus. Tuan-tuan pun tahu kalau kita menyala lampu sini, orang yang belah kanan tak akan nampak cahaya. Kalau kita tutup, orang yang ikut lubang itu boleh nampak. Kalau lubang itu kita buah tu gelap, tak nampak. Cahaya pun gelap lurus. Sebab tu Allah kata, summa dana fatadana. Sampai lurus. Dan kita tahu juga summa dana fatadana, pantas dia tadi itu menunjukkan kata cahaya itu pantas. Tak ada orang boleh atasi kelajuan cahaya. Lugu tak boleh, laser tak boleh, cek tak ada apa, tak boleh. Cahaya juga yang paling pantas. Sebab tu malaikat Nabi dia bila-bila dia boleh main. Tuan-tuan cuba bayang benar kalau orang syarah kat kita dulu masa kita tengah fresh otak kita, orang syarah lalu dekat kita, kita akan nampak siapa? Kita akan nampak macam sahabat nampak tadi yang kata Allah itu semua. Sebab tu nak tanam benda ni kat kita ni, tu kata Quran dia turun. Hak tu tak kira lagi ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat apa yang tu saya bukan main saya tu orang yang belajar darul syifa kau pandai hak. Saya bukan lagi sakit lagi ada. Saya tak orang dulu saya tak pandai. Cuma saya nak cerita kata tuan-tuan yang saya syarah tadi tu baru satu surah, baru beberapa ayat, baru pasal cahaya. Belum syarah kat tuan-tuan pasal tumbuh-tumbuhan. Tuan-tuan dah baca tiap-tiap malam Khamis, malam Jumaat tuan-tuan dah baca. Apa dia? Alladzi ja'ala lakum minasy-syajari, boleh sambung? Akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Tuan-tuan pun boleh baca lah. Tapi bila tanya tak tahu. Apa dia? Itulah ayat proses fotosintesis. Kita pergi sekolah, cikgu dah ajarkan pokok hijau buat tumbuhan. Cuba tanya cikgu, pokok hijau buat tumbuhan. Pasal buat pokok hijau saja cikgu. Cikgu akan jawab sebab pokok yang bukan hijau tak boleh buat.
Saya nak tahu kenapa pokok hijau. Macam mana cikgu dapat perkataan hijau tu cikgu? Pokok hijau. Cikgu kata sebab ini kajian dibuat oleh orang. Orang tu dapat mana cikgu? Sebab orang tu dia tengok kajian yang lampau. Orang yang lampau dapat mana cikgu? Kamu ni nak lulus siapa tak nak? Tak, cikgu tak ada jawab. Tak apalah, cikgu tak boleh jawab. Jawapannya ada dalam Quran. Cuba cikgu syarah. Boleh. Hari ini kita belajar proses fotosintesis. Wah, proses apakah itu cikgu? Sebelum saya syarah itu, saya nak abang dari mana datangnya proses fotosintesis. Firman Allah Subhanahu wa taala. Wih, berbulan 7 nah. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dan kamilah yang menjadikan kepada kamu daripada pokok-pokok berwarna hijau itu api. Tenaga. Allazi, kami yang mana kami itu kata Allah, sambungan daripada ayat lain. Ja'ala lakum, datangkan kepada kamu minasyajar, daripada pokok akhdar, pokok hijau. Nampaklah Allah guna perkataan hijau tadi. Takkan tiba-tiba dalam ayat-ayat lain Allah tak pernah guna pun pokok hijau. Tak tahu surah Yasin pun bagi main pokok hijau. Apa yang kami tak bagi kat pokok hijau? Tak, aku nak spesifik apa? Pokok memang ada dia bukan warna hijau, tapi yang warna hijau saja boleh buat makanan sendiri. Wah, cuba kalau cikgu syarah lagu tu kat kita pun mahu faham. Masya Allah, kata Tuhan kita ni. Silat-silat kalau ada yang orang Muslim dan ada masuk Islam. Maka tuan-tuan, semalam ataupun hari ini nuzul Quran, Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke dunia. Maka saya nasihatkan untuk diri saya, isteri saya, keluarga saya semua, saya nasihatkan kata apa? Tuan-tuan, kalau hari ini Allah turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke dunia kita semua ni, maka kita pun sama. Tuan-tuan pun buat turun Al-Quran tuan-tuan di Lauh Mahfuz rumah tuan-tuan atas meja. Okey? Dia dah lama dah ada Lauh Mahfuz tu buat turun. Nyari-nyari nak naik Baitul Maqdis kan? Nyari-nyari. Jadi tuan-tuan tolong turun baca. Kalau baca tuan-tuan akan nampak cantik dan indahnya benda-benda macam ni. Okey? Wallahu a'lam. Kalau nak syukur dan supaya jemaah tazkirah jemaah orang lelaki kita. Hak ni saya puji orang lelaki. Sebab apa? Orang lelaki ni cerita bab kuih raya tentang dia tengok isteri dia buat kuih raya. Saya pun tanya rumah saya buat kuih raya apa? Suami tengok, yang buat apa? Buat apa lagi kuih raya lah. Siapa jawab tu dah tahu dah. Sebab kami lama. Buat kuih raya lah. Tanya orang lagi. Kan nak main dulu. Dia nak pergi sembahyang tarawih. Pergi dah sembahyang tarawih. Dah, bila boleh makan? Balik nanti boleh makan Tanya banyak. Sembahyang. Kita pun dia seronok pergi masjid semangat nak pergi apa? Pergi sembahyang tarawih. Kita buat isteri buat kuih sampling. Kuih sampling warna kuning mata merah. Cuma hak lelaki ni nak abang kata semangat sampling tu, lidah pun tukar warna kuning. Pergi sembahyang. Orang-orang tu kuih. Awak lain macam sangat tu haji kita ni. Haji kuning. Isteri aku buat kuih sampling, saya balik nak makan. Untung haji. Untung lah aku. Mayang pun tuan nak kuih sampling dah apa semua. Balik. Kuih sampling balik seorang kita suami. Nampak balang bersusun cantik, kuih sampling bersusun dalam. Mampir nak buka. Dia contoh hari lah. Hak tu untuk tetamu. Saya punya, makan hak angin tu. Angin dia bagi kat kita. Hak punggung hitam tu. Tak apalah dia bermain kat kita. Hak angin ada bentuk. Ni dia bermain hak lempiak tu. Tak tahu, tahu di hujung. Hak tu semua kita orang lagi. Tapi bagus kita telefon teledera tak boleh telefon. Terima lah makan hak hitam lah. Hak tu saya puji orang lagi bagus hitam. Hak tu orang tak perempuan kata tak sayang lagi. Lebih kurang lagi. Tapi di sini untuk lelaki dan perempuan. Apa dia? Tuan-tuan, kita berbagi lagi lebih kurang 12 hari lagi.
Sat loh. 12 hari lagi. Bapa yang bawa makanan balik rumah, mak yang sedia makanan di rumah, sama ada. Siapa yang bawa balik makanan, siapa yang sedia makanan, selama mana orang di dalam rumah makan, selama mana orang ahli keluarga makan, kemudian dia sembahyang, kemudian dia puasa siang harinya, setiap pahala yang diberikan didapat oleh orang yang makan tadi semua dapat balik kepada mak bapak. Sebab itu anak-anak tak boleh challenge pahala mak bapak. Anak-anak buat lalu mana pun pahala semua gagal mak bapak. Lepas tu kita tak boleh challenge. Sebab tu doa mak bapak kita lebih makbul daripada doa kita. Buatlah macam mana. Esok tu kita nak jadi mak bapak, anak kita tak boleh challenge kita. Sebab apa? Kita berbalik makan, dia makan. Sekali dia sembahyang maghrib, pahala maghrib boleh kat kita. Pahala puasa dia boleh kat kita. Pahala dia sahur boleh kat kita. Pahala dia sembahyang isyak boleh kat kita. Terangkan 20 dia aja kita tak apa. Kita nak lakukan dia selalu 20 boleh kat kita. Dia sah ya pahala. Dia kata mana? 20. Semua anak-anak 20. Apa? Apa orang tua? Sah ya pahala senang. Untuk Masya Allah tabarakallah. Maka puluhlah pahala banyak pada tapi yang baik daripada Allah daripada saya kita baca doa sikit-sikit. Oh, sebab apa? Sebab dalam hari Jumaat bulan puasa doa makbul, hari Jumaat ada waktu satu time Allah berkenan doa. Harap-harap itu sini waktu dia sekarang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'adzib bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan taqabbal. Allahumma ahdina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihi wassalatu wassalam. Allahumma ya rabb, Allahumma ya rabb, Allahumma ya rabb, la haula wa la quwwata illa bika ya rabb. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari yang penuh keberkatan ini semata-mata untuk melaksanakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan beriktikafnya, dengan mendengar ilmunya, dengan membaca Al-Qur'annya, dengan mendengar Al-Qur'annya, membaca hadis, mendengar hadis, membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, membaca kisah-kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Semua ini kami lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Maka dengan itu kami mohon dengan ditambahkan doa yang diajar oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya andai ada keberkatan di dalam majlis kami hari ini, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Di kalangan kami ini ada yang sakit, Kau sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang berhutang, Kau mudahkanlah mereka menyelesaikan hutang mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang tersepit di antara dua dilema, Kau temukanlah mereka jalan keluar ya Allah. Ada di kalangan kami di sini yang belum bertemu jodoh, temukan mereka jodoh yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami yang akan melangsungkan perkahwinan, mudah urusan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami yang akan menimang cahaya mata dan zuriat, kurniakan mereka zuriat dan cahaya mata yang soleh dan solehah. Ada di kalangan kami di sini, ataupun mungkin bukan di sini, tetapi di kalangan kamu di luar sana ya Allah, yang akan pergi bertemu denganmu. Maka matikanlah mereka dan matikan kami dalam hati yang baik. Jangan Engkau matikan mereka, jangan Engkau matikan kami dalam hati yang tidak baik. Ya Allah, sesungguhnya kekasih-Mu berjanji kepada kami bahawa dalam hari Jumaat ada satu waktu yang dimakbulkan doa. Kami mohon kepada-Mu, jadikanlah waktu itu di saat kami berdoa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkenanlah doa kami. Ya amanal khaifin amina bima nakhaf. Ya amanal khaifin salimna bima nakhaf. Ya amanal khaifin najina bima nakhaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, selamat berpuasa. Jangan lupa niat tiap-tiap malam, niat wajib. Dan yang ketiga, jangan lupa amin. Mudah-mudahan sama-sama dapat bertemu malam